Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan apa features yang ada di online trading platform anda. Jadi, online trading platform yang saya gunakan dalam dagangan di Bursa Malaysia ini adalah Cantrade daripada Kenanga Investment Bank. Okey. Jadi, kita masukkan ID dan password. Okey, kemudian kita sign in. Okey, ini adalah platform dagangan yang disediakan oleh Kenanga Investment Bank ataupun Cantrade. Jadi platform ini disokong oleh developernya ialah Excelforce. Beberapa broker lain juga menggunakan platform yang sama seperti ini, seperti Maybank Investment Bank, M+, Hong Leong, dan mungkin beberapa broker saham yang lain yang dibenarkan di Bursa Malaysia ya. Okey. Jadi features yang ada di atas ni mungkin berbeza daripada broker ke broker lain. Okey. Pertamanya trading hall ni, English stock price ni, inilah, iaitu data dan syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Cumanya apabila saya buka di luar waktu pasaran saham, iaitu pada pukul 11 malam ini, harganya tidak bergerak lah. Apabila harga bergerak, dia akan berkelip-kelip di sini. Okey. Jadi seterusnya stock indicator ini, dia menerangkan simbol dan interpretation yang ada di dalam paparan trading platform kita ini. Sepertinya saya menerangkan satu-satu ya. Iaitu kalau ada simbol asterisk ni, bermaksud syarikat ataupun kaunter tersebut mempunyai berita ataupun pengumuman, news ataupun announcement. Okey. Yang ada tanda bulat kecil di atas di sebelah kaunter ni menunjukkan kaunter itu ataupun saham tersebut adalah syariah ya. Okey. Yang ada tanda seru ini bermaksud stok ataupun kaunter tersebut ada pengumuman, alert, yang penting untuk investor tahu. Jadi yang ini biasanya adalah menunjukkan syarikat tersebut diklasifikasikan oleh Bursa Malaysia sebagai syarikat PN17 ataupun JN3 untuk Ace Market, PN17 untuk Main Market, iaitu stok tersebut biasanya mempunyai masalah dalam kewangan syarikat dan Bursa Malaysia meminta syarikat yang ada tanda seru ini, okey, untuk menyelaraskan semula kewangan mereka. Jika tidak mampu untuk berbuat demikian, Bursa Malaysia akan menyasnaraikan syarikat ataupun kaunter tersebut daripada papan bursa ini. Okey. Jadi kena hati-hati ya untuk saham yang ada tanda seruan ini. Seterusnya yang ada tanda C ini bermaksud saham tersebut menunggu entitlement daripada company. Okey. Jadi syarikat nak beri dividen ataupun bonus issue ataupun right issue. Okey, ataupun apa-apa yang berkenaan dengan nak bagi entitlement kepada pelabur, syarikat tersebut akan ada tanda C di sebelah nama saham ataupun kaunter tersebut. Yang ada tanda X bermaksud entitlement kepada syarikat ni dah X maksudnya kalau nak beli saham tersebut dah tak layak lah untuk mendapatkan entitlement, sebabnya syarikat tersebut dah habis tempoh dia X. Nanti saya akan terangkan perkara ini dengan lebih lanjut lagi. Okey. Yang ada tanda F ni maksudnya frozen, R reserve, S suspend. Okey, S ni suspend maksudnya syarikat tersebut digantung dagangannya. Biasanya syarikat yang S ni ada pengumuman lah yang syarikat nak buat. Okey. F ni pun sama, maksudnya kaunter tersebut tidak didagangkan. Okey, atas sebab-sebab yang tertentu. Nanti kalau ada yang tanda-tanda ni semua ni, sebenarnya kita boleh tengok apa cerita dia dekat dalam announcement tu. Okey. Daripada segi color pula,
Kalau color yang berwarna cyan ni, bermaksud syarikat tersebut disenaraikan pada main market ataupun papan utama. Berwarna biru muda Yang berwarna magenta ataupun warna purple macam ni, bermaksud saham tersebut diniagakan pada ace market. Bila ada keluar warna hijau, bermaksudnya saham tersebut positif ataupun nilai dia meningkat, increasing value. Yang berwarna merah pula, bermaksud saham tersebut berada pada negatif lah. Nilai yang jatuh, decreasing in value. Yang warna putih tak berubah. Yang warna grey bermaksud saham tersebut digantung. Okey. Ini nota untuk dagangan Hong Kong. Okey. Jadi apa yang saya terangkan simbol-simbol tadi tu, kalau secara praktikalnya dapat kita lihat di sini. Jadi kita dapat tengok front can counter untuk saham front can ni. Semula. Contoh, saya susun ikut volume tadi sebenarnya. Untuk saham hibiscus ni, ada tanda bulat kecil kat tepi ni, bermaksud saham ni adalah saham yang syariah. Jadi itu tanda dia. Kalau untuk yang ada tanda ada tanda macam ni, asterisk ni, bintang kecil ni, maksudnya saham ni ada announcement ataupun pengumuman. Jadi macam mana nak tengok announcement ni? Kalau dekat platform kenanga ni, Cantrade ni, kita right click, kita boleh tekan announcement di sini. Jadi kita boleh baca apakah announcement dia. Michael Tang V-Moon 1 million units acquired. Operation during 14-day movement control order. Ada cerita-cerita dia kat sini. Okey, untuk kembali kepada paparan tadi, kita tekan gambar rumah lah. Home. Okey. Macam saham Armada ni, dia ada tanda bulat dekat sini. Bermaksudnya saham ini adalah bukan berstatus syariah. Okey. Ini semua main market lah, pasal dia warna cyan ataupun biru muda. Yang berwarna magenta ni ataupun apa namanya macam purple ni, maksudnya daripada ace market. Okey. Jadi features yang ada selain dekat atas ni adalah berbeza daripada setiap broker ke broker yang lain. Macam dekat kenanga my account ni, kita boleh tengok dekat sini account summary, berapa balance duit kita yang ada dekat dalam trading account, berapa kita punya outstanding purchase, outstanding sales, contra gains, contra loss, dan apa-apa lagi yang kita nak tengok. Ada semua detail kat sini, kita boleh tekan. My statement, kita nak tengok kita punya statement. Sebab sekarang ni statement dihantar melalui kat sini je. Jadi kita boleh lihat lah. Dan dengan syaratkan lepas buat transaction, statement tu kita download dalam folder lain untuk simpanan kita. Portfolio kita boleh tekan. Kita boleh tengok apa yang kita dah pegang. E-payment, kita boleh buat bayaran secara online saja. News, kita nak tengok news, kita boleh tekan lah. Bursa news, Nikkei, market Dow Jones kan. Macam bursa news, kita boleh tekan kat sini. Kita tengok apa cerita-cerita news yang daripada bursa, pengumuman yang ada untuk hari ni lah. Ok. Research, jadi kenanga research, kita boleh tekan kat sini, kita boleh tengok ini report untuk hari ni. Kita boleh baca. Ok, macam hari ni kita tekan kat sini. Ok, open. Jadi setiap hari report ni berubah lah. Dan kita boleh baca untuk kita punya pengetahuan ataupun info. Kita boleh baca lah. Dengan adanya sistem ni, kita tak tertinggal daripada segala informasi yang berlaku pada pasaran. Okay. User guide, dia beritahu macam mana nak jual beli saham. Okay, tak apa. Dalam video ini pun saya akan menerangkan segalanya dengan lebih terperinci. User profile, kita punya profile, nak tukar password ataupun trading pin. Di mana dalam video sebelum ni saya dah menceritakan bagaimana untuk membuka akaun trading online ni secara trial dan untuk kekalkan benda ni, hendaklah kita membuka akaun yang betul. Dan untuk buka akaun yang betul di Bursa Malaysia ni bukanlah susah. Okey. Ni untuk global trading dan ni nombor support.
Kalau nak ada apa-apa masalah tentang trading platform ni, kita boleh tekan contact us ni. Dan kita boleh telefon, dia punya toll free number ni. Akan ada orang yang bantu kita, 1-800-88-2274. Baik, kembali kepada paparan yang trading platform yang sebenar ni. Jadi by default, bila kita buka kita punya paparan ni, kita akan bermula dengan most active volume ni lah. Okay. Jadi dengan bermaksud most active volume ni, volume yang ditinggi disusun di paling atas. Ini adalah volume. Okay. Dan kolom ni sebenarnya tuan-puan, kita boleh tukar macam mana kita nak customizekan dia. Sebagai contoh, saya tak nak info untuk year high dengan year low ni, saya boleh right click, kita boleh remove column tu. Kita boleh remove column. Okay. Jadi di sini kita dapat lihat kolom yang saya ada kat sini. Saya punya setting ni, stock code, nama stock, previous close ni adalah harga semalam. High dengan low ni maksudnya harga tertinggi untuk hari ini dan harga terendah untuk hari ini. BQ, buy quantity, untuk harga sekarang ni, harga semasa. Sell, harga semasa, dan ini adalah sell Q ataupun sell quantity untuk harga yang ini. Ada 1,36,600 unit. Order nak menjual pada harga 33 sen setengah ini. Ini adalah harga terakhir 33, iaitu pada pukul 5 petang tadi. Okey, ini TO, theoretical opening. Nanti saya akan terangkan apa fungsi dia. Ini adalah perubahan harga 2 sen berbanding harga semalam. Harga semalam 31 harga tutupnya, dan harga tutup hari ini adalah 33, bermakna menokok ataupun bertambah sebanyak 2 sen. Volume ini adalah jumlah dagangan pada hari tersebut. Jadi kalau kita buka platform ni daripada pagi, volume ni dia develop lah. Jadi pada pukul 5 petang, jumlah dagangan adalah 140,718,400 unit. LV ini adalah last volume traded pada pukul 5 petang tadi, sebanyak 15,000 unit. Okay. Dan kita boleh tambah lagi pelbagai informasi yang kita nak. Macam mana nak tambah dia? Kita bagi kat mana kolom yang kita nak letakkan informasi tersebut. Kita right click dan kita insert new column. Bila kita tekan insert new column ni kat sini, ada pelbagai info yang ada. Sebagai contoh, saya pergi dekat basic info ni, nampak country code berbagai. Okay. Buy Q, kita boleh tengok. Sell Q, price info, transaction info, nampak. Financial info, kita boleh letak. Okay. Dan pelbagai info-info yang lain yang ada. Okay. Dan info-info ni, saya akan terangkan apa fungsi-fungsi dia dalam video-video yang akan datang. Saya akan terangkan info-info yang penting. Dan bagaimana kita untuk menggunakan info-info tersebut dalam urusan dagangan di Bursa Malaysia. Okay. Jadi ini adalah paparan dia. Okay. Yang biasanya yang kita akan lihat. By default kita akan buka most active volume ni. Tetapi dalam menu most active volume ni ada pelbagai lagi. Kalau kita nak senarai all stock, kita boleh tekan all stocks. Kalau kita nak top gainers untuk hari tersebut, apakah stok yang mendapat ketinggian yang perubahan yang paling banyak daripada harga semalam berbanding harga hari ini. Macam sebagai contoh, Carlsberg, saham Carlsberg, harga semalam RM21.50, harga hari ini tutupnya RM23.50, menokok RM2. Jadi dia yang paling tinggi, top gainers. Tetapi dia punya volume dagangan dia 1.1 juta unit. Bermaksudnya tidak rancak lah. Macam KLK pun sama, menokok RM1.96. Volume dagangan hanyalah 386,000 unit. Jadi untuk top gainers ni, dia hanya fokus kepada kenaikan harga saham hari ini berbanding yang harga semalam lah. Dia tidak fokus kepada volume. Ada yang naik 58 sen, cumanya 100 unit saja. Sebagai contoh,
saham yang macam besar, macam Nestle ni. Menokok RM1 daripada harga semalam, tetapi hanya 44,900 unit saja saham yang bertukar tangan. Tak banyak tak aktif lah orang cakap. Buy percentage punya gainers, kita dapat tengok. Hibiscus Warren sehingga 600, sehingga 687%. Jadi yang ini adalah kenaikan daripada segi peratus. Dan kalau kita dapat lihat, saham-saham naik yang peratusan tinggi ni, counter-counter ni adalah counter structured warrant. Okey, apa itu structured warrant? Nanti saya akan terangkan dalam video yang lain. Okey, top loser, saham-saham yang jatuh banyak ataupun counter-counter yang jatuh banyak berbanding dengan harga semalam lah, 55 sen. Yang ini semuanya adalah structured warrant. Kalau kita tengok hari ni, saham induk yang jatuh banyak, FNN jatuh 30 sen. Okey, tetapi volumenya agak rendah, 75,000 unit sahaja. Kebanyakannya adalah saham-saham structured warrant. Top loser by percentage pula. Okey, ini dia. Perubahan daripada segi peratusan pula berbanding harga semalam. Syariah stok. Jadi bila kita tekan syariah stok ni, semua stok yang didagangkan adalah stok yang syariah sajalah. Okey. Dan ini adalah ranking-ranking yang lain kalau kita nak tengok. Ada by value, by transaction, swing, most swing. Kalau macam saya tekan most swing ni, dia bagi tahulah. Most swing ni adalah perubahan harga yang rendah dengan harga yang tertinggi dia pada hari tersebut. Jadi banyak kita boleh tengok. Yang ini saya akan terangkan satu-satu dengan lebih khusus nanti dalam video-video yang mendatang. Okey. Jadi dalam video kali ini saya akan terangkan overview sahaja pada platform yang ada kat sini. Pada paparan yang pertama ni dahulu. Okey. Jadi saya dah terangkan apa fungsi-fungsi yang ada menu pada atas ni untuk platform CanTrade. Untuk platform yang lain dia agak berbeza menu-menu dia, tetapi basically informasinya sama sahaja. Okey, kemudian informasi di bawah ni, ini adalah biasalah dia punya informasi tentang berkenaan dengan hari, tarikh dan waktu. Okey. Fungsi lock dekat sini, kalau kita untuk unlock dia, kita kena masukkan kita punya trading pin. Okey, baru kita boleh unlock dia. Okey. Kemudian ini total order, order status. Bila kita unlock dia, kita tak boleh nak tekan buy atau sell lah, unless kita untuk kalau kita nak button ni berfungsi balik, kita kena unlock dia dengan memasuki kita punya trading pin. Jadi ini adalah indeks KLCI yang berakhir pada hari inilah. Jadi ini adalah hari yang rebound yang kuat kerana penyambungan rebound daripada semalam disebabkan kejatuhan yang kuat KLCI pada baru-baru ini. Jadi ini adalah volume harian pada hari ini, dicampur semua dagangan di Bursa Malaysia, yang inilah, iaitu 4.328 bilion unit saham bertukar tangan dengan nilai value-nya adalah 2.833 bilion ringgit. Okey. 640 saham naik, 267 saham turun dan 356 saham tidak berubah. Dan ini adalah dia punya buying rate secara keseluruhannya 41% saja saham orang membeli. Okey, buy up berbanding dengan selebihnya berlaku sell down. Jadi kita dapat tengok menu seterusnya. Stok ni bila kita tekan, yang ini adalah menu untuk highlighted stok yang kita ada ni. Macam contoh sekarang ni, yang biru yang saya highlight ni adalah Hibiscus. Okey, Hibiscus. Jadi stok ni kalau kita tekan general info kepada Hibiscus. Okey, ini adalah info tentang Hibiscus Petroleum Berhad. Info dia, info yang syarikat yang dah didaftarkan di Bursa Malaysia. Share issued 1.588 bilion unit, market cap 524 juta. Okey, jadi info-info ni saya akan terangkan pada video yang akan datang. Ini semua adalah info yang highlighted stock ni, yang warna biru ni. Announcement news, dia terus pergi kepada announcement.
Kita nak right click pun boleh nak mendapatkan info ni, ataupun kita pergi kat sini pun boleh mendapatkan info ni. Okey, selepas stok ni adalah indeks. Indeks bila kita tekan, ini adalah indeks-indeks yang ada di Bursa Malaysia. KLCI, FBM KLCI, FTSE for Good, FBM Top 100, FBM Mid 70, FBM Small Cap dan lain-lain. Okey, technical analysis adalah bila kita tekan dia adalah pergi kepada indeks yang kat sini. Sekarang ni small cap lah. Dan menu-menu ni, benda ni semua kita boleh tukar. Ini pula saya dah tukar kepada mid 70. Gerakannya sama. Kebanyakannya sama. KLCI pula. Ini KLCI. Tengok nampak bentuk ni. Berlaku kejatuhan dan naik balik. Okey. Untuk balik kepada paparan utama yang macam ni, kita tekan gambar rumah. Okey. Kemudian ada market kat sini, pun sama juga. Kita dapat tengok kalau kita tekan ni, menu ni summary lah. Apa cerita tentang saham-saham yang ada di Bursa Malaysia ni. Okey, sebelah ini adalah macam mana kita punya layout, kita punya trading platform ni. Jadi yang sekarang menu A ni yang macam ni bentuk dia. Kalau menu B, dia separate kepada dua. Kita boleh tukar. Sebelah ni kita nak letak most active. Sebelah ni kita nak letak kita punya favorite stock. Macam mana nak letak favorite stock ni nanti, saya akan tunjuk juga macam caranya. Macam ni menu C, macam ni menu D, macam ni menu E, dan seterusnya. Okey. Ini paparan utama dahulu. Kita cerita tentang paparan utama dahulu ya. Jadi untuk yang A ni pula font. Kalau kata kita nak kecilkan kita punya font, kita boleh tukar kepada 9 macam ni. Okey. Jadi kita bila kita kecil kita punya font, mungkin kita boleh menambahkan menu-menu yang ada dekat sebelah sini. Kita boleh tambah apa yang kita nak letak kan. Okey. Kalau kita rasa kecil sangat lah, kita boleh tukar. Nak besar sikit kan. Font 12, size 12. So besarlah sikit. Ataupun kita nak tengok kita punya font saham ni macam berbentuk font Times New Roman, kita boleh tukar. Jadi macam ni. Seribu chat. So terpulang ikut macam mana masing-masing punya keselesaan. Okey. Ada banyak font kat sini kan. Macam mana kita nak tukar. Ini default Tahoma. Lalu saya pakai besar sikit. Okey. Jadi setakat ini saja untuk video kali ini. Video ni pun dah agak panjang. Nanti saya akan terangkan lagi apa features-features yang ada dalam part yang seterusnya. Jadi ini part 1 apakah features yang ada pada platform trading platform kita di untuk berjual beli saham di Bursa Malaysia. Jadi dalam case ni saya menggunakan platform Kentrade daripada Kenanga, di mana kebanyakan broker-broker lain pun yang menggunakan apa namanya trading platform sebegini pun mempunyai function yang sama. Baik. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum. Kita berjumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.